This story is not about winning or losing. It's about the importance of staying united. மொழி ஏன் பைப் இப்படி வருது எலி மூத்துற மாதிரி மொழி இந்த பைப்பை என்னம்மா செஞ்ச ஐயோ Hi, I'm Roger. I'm Joe. Sherry. Type what I must do. Tea? What's lah? Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk bikin mufakat. Hei Raju. Super Raju. Ikan di laut, asam di darat, dalam... Cik Jo? Ya, saya Cik Roger. Sparjo Eh, Raju. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Awal ni apa budak ni tak nampak ke Lim ke ni apa ni Apa? Lim Hatan. apa kena ni Hang apa kena pula? Kenal tak? Tak. Ni aku ni. Apa tu? Lawan ni. Cepat! Lim, jangan. Ni ketek pergi sana. Akang jangan nangis, saya pun kena. Ini kembuan macam ni teman ni. Habis nak taruh ubat ya. Okey, yang ni dia taruh ubat je. Yang tutup nenek sayangnya. Fahram sikit pun tak menangis. Dia handah. Mana dia sekarang? Dia dah meninggal bulan lepas kat hospital ni juga. Tengok budak-budak sekarang ni. Rambut aja sama. Tapi masing-masing buat hal sendiri. Mana kawan pun tak tahu. Bawa pelan sikit geli ya. Sikit ke? Tak. Tu dia botol dia kasih balik ke? Tak. Boleh tengok? Tak boleh. Aku sepak.
webinar hari ini. Sebelum bermula, pihak penganjur ingin menarik perhatian anda kepada beberapa perkara, iaitu yang pertama, semua yang terlibat boleh mengikuti siaran langsung webinar ini di halaman Facebook SMK Kuala Kerau. Diminta jasa baik semua untuk berkongsikan siaran langsung ini di Facebook masing-masing. Untuk makluman semua juga, link pendaftaran kehadiran untuk SPL KPM akan diberikan di akhir webinar nanti. Diminta jasa baik semua untuk terus setia mengikuti perkongsian ilmu ini sehingga selesai. Dan yang ketiga, diharapkan setiap peserta yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dapat bersedia dan mengambil tempat masing-masing kerana majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Terima kasih. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang, yang berusaha Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, yang berusaha Tuan Haji Mat Jusoh bin Cik Ngah, Pengetua Cemerlang SMK Kuala Kerau, Temerloh Pahang, dan seterusnya yang dihormati sidang hadirin dan hadirat, para tetamu webinar yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kasih dan kurnianya, kita bersua lagi secara langsung pada kali ini di webinar bertajuk Hargai Kemerdekaan dalam Perjuangan Menentang COVID-19. Untuk makluman semua, webinar ini merupakan program anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kerau, Temerloh Pahang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Bank Muamalat Temerloh selaku penaja webinar kita pada petang yang berbahagia ini. Bertepatan dengan sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan kali ke-64, dengan izin dan kurnianya pada petang ini, dapat kita berkumpul bersama-sama dalam satu webinar secara atas talian untuk kita mendengar curahan mutiara perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita sebentar sahaja lagi. Sebelum saya meneruskan majlis, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan, mengaminkan bacaan doa bagi memohon keberkatan terhadap webinar pada pagi ini. Dengan itu, majlis menjemput Al-Fadhil Tuan Haji Arslan Hakim bin Saleh untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu kerana memberi nikmat pembangunan dan kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh rakyat di negara ini. Ya Allah, kekalkanlah pembangunan yang telah kami laksanakan sama ada yang berbentuk material atau spiritual. Martabatkanlah negara kami dan seluruh rakyat di negara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kerana kemajuan yang kami perolehi adalah hasil daripada kemerdekaan yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Basit, ya Hafiz, ya Raqib. Sempena program Hargai Kemerdekaan dalam Perjuangan Menentang COVID-19 tahun 2021 yang diadakan pada hari ini. Kami pohonkan ihsan daripadamu ya Allah, agar engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan.
Peliharalah kami daripada segala bencana. Anugerahkanlah kami dengan kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau peliharalah tanah air kami Malaysia yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga hari ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon restu daripadamu. Engkau anugerahkanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang setanding dengan bangsa dan negara maju lain di dunia ini. Engkau kekalkanlah kemerdekaan ini untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk generasi baru yang boleh menghargai dan mempertahankan kemerdekaan ini agar perjuangan awal yang dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami tidak akan menjadi sia-sia. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Peliharalah kemerdekaan ini ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sihat, berdisiplin, bertoleransi, permurah, peramah dan hidup di kalangan masyarakat berbilang kaum bagaikan satu keluarga. Peliharalah kemerdekaan ini ya Allah, supaya hati kami, jiwa kami dan minda kami sentiasa berada dalam keimanan yang teguh dan dapat memakmurkan negara dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Arslan, Hakim di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, webinar yang dianjurkan pada kali ini diadakan bagi mencapai beberapa objektif, iaitu memupuk semangat sayangkan negara dalam kalangan masyarakat di samping menghayati erti kemerdekaan yang sebenar, menyemai semangat menghargai dan memelihara kemerdekaan dan kemakmuran negara yang dikecapi, meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang konsep dan rentetan sejarah kemerdekaan negara serta perjuangan pelbagai pihak yang berusaha meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir sekali, menanam semangat kemerdekaan dalam diri dan menghayati erti kemerdekaan dalam lensa kebiasaan baharu. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, emas ditempa, dicanai rata, buat dipakai puteri beraya. Tampillah Tuan, kami meminta madah ucapan di alam maya. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan program webinar pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemerdekaan. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang hormat Datuk Badri Shah Alaudin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Yang dihormati Tuan Haji Mat Yusof bin Ngah, Pengetua Cemerlang SMK Kuala Krau Temerloh. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puja dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, kita semua dapat bersama-sama dalam majlis yang amat bermakna ini. Rangkaman penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada warga SMK Kuala Krau Temerloh selaku penganjur kerana mengundang saya ke majlis perasmian webinar Kemerdekaan. Hargai kemerdekaan dalam perjuangan menentang COVID-19. Bersemada dengan sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan kali ke-64 pada tahun ini, saya dimaklumkan
bahawa ini merupakan siri webinar yang ketiga yang dianjurkan oleh pihak SMK Kuala Krau di peringkat kebangsaan dalam tahun 2021 ini. Bagi saya, ini merupakan suatu usaha dan inisiatif terbaik yang dijalankan oleh pihak SMK Kuala Krau untuk mengoptimumkan penggunaan teknologi dalam menganjurkan program-program bersifat ilmiah sebegini bagi memastikan sambutan bulan kemerdekaan kali ini terus diraihkan dengan penuh meriah dan bersemangat meskipun dalam keadaan kita masih berjuang untuk menangani wabak COVID-19. Tahniah saya ucapkan. Warga Maya yang dihormati sekalian, kita semua sedia maklum bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah atau dipanggil PDPR sudah menjadi suatu kaedah pendekatan pendidikan yang menjadi amalan kebiasaan baru sejak 2 tahun kebelakangan ini. Walaupun kita melihat pelbagai cabaran yang akan dihadapi sepanjang pelaksanaan PDPR ini, sama ada di peringkat kementerian, jabatan, pejabat pendidikan, sekolah-sekolah sehinggalah ke peringkat masyarakat. Walau bagaimanapun, kita tetap berusaha untuk mengatasinya melalui pendekatan terbaik. Hal ini juga merupakan perjuangan kita pada zaman ini bagi memastikan anak bangsa kita merdeka dalam mendapat hak-hak pendidikan yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, kebersamaan semua pihak untuk menjayakan perjuangan pendidikan ini sangat penting untuk digerakkan secara seiring agar anak-anak kita semua mampu mengorak langkah ke hadapan. Kita juga berharap agar anak-anak kita tidak ketinggalan untuk menjadi penyumbang kepada generasi pelapis yang bakal menggerakkan dan memandu negara ke arah yang lebih baik suatu hari nanti, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini kita meraihkan kemerdekaan yang ke-64. Sudah pasti sambutan pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikutan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Situasi ini memaksa keperluan untuk mengamal norma baharu dalam aktiviti seharian. Sambutan kemerdekaan dalam skala besar termasuk program perbarisan yang saban tahun menjadi tumpuan rakyat Malaysia kini tidak lagi dapat dilihat di kaca televisyen pada 31 Ogos ini. Namun begitu, ini tidak seharusnya memudarkan semangat kemerdekaan kita. Sebaliknya, kita semua perlu menghayati erti kemerdekaan dalam lensa kebiasaan baru. Menjelang sambutan kemerdekaan ke-64, tema Malaysia Perhatian masih dikekalkan. Ini sesuai dengan cabaran pandemik COVID-19. Tema ini dianggap relevan untuk menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Semangat Malaysia Prihatin ini perlu disemarakkan dalam segenap kehidupan rakyat Malaysia dan disematkan dalam ingatan rakyat negara ini bagi mengukuh kembali asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan kita bersama-sama. Di samping itu, semangat Malaysia Prihatin ini ialah slogan untuk kita terus-menerus menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan negara dalam kalangan rakyat jelata, serta menunjukkan sikap saling peduli antara kita dalam keadaan negara masih berdepan dengan cabaran wabak COVID-19. Pada kesempatan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan webinar kemerdekaan, hargai kemerdekaan dalam perjuangan menentang COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman di atas kesudian menyampaikan ucapan dan
merasmikan program webinar kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis dengan ini memperkenalkan panel jemputan yang tidak asing lagi di kalangan rakyat negeri Pahang, khasnya dan Malaysia amnya, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin, yang mana beliau ini berasal dari Kampung Berkat, Maran, Pahang. Beliau merupakan seorang lulusan Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang falsafah dan tamadun Islam dan juga merupakan lulusan Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang tafsir Al-Quran. Beliau merupakan Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Dan beliau juga kerap diundang ke program-program pengisian ilmu di media arus perdana, antaranya Forum Perdana Ehwal Islam di RTM, Cinta Ilmu di TV Al-Hijrah dan Halaqah di TV9. Pihak SMK Kuala Kerau sangat berbesar hati dengan kehadiran yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin kerana kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada petang ini. Untuk makluman semua juga, moderator kita pada petang ini adalah yang berusaha Tuan Haji Mat Jusoh bin Cik Ngah, Pengetua Cemerlang SMK Kuala Kerau, Temerloh, Pahang. Dengan segala sukacitanya, program webinar ini akan diserahkan kepada Tuan Haji Mat Jusoh bin Cik Ngah. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan selama-lamanya, dengan sebutan dan juga penghayatan, kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia, kasih sayang, taufik, hidayah dan inayahnya. Allah sentiasa setiap saat memberikan rezeki kepada kita dan meletakkan kita dalam keadaan yang terbaik di seluruh negara Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak kecintaan, dengan harapan insya-Allah kita dapat meraih syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bersiaran secara online daripada Sekolah Menengah Kuala Kerau dengan kerjasama PPD Temerloh. Terima kasih pegawai-pegawai dan Tuan PPD di PPD Temerloh dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang tepat pada tarikh keramat rakyat Malaysia, iaitu 31 hari bulan 8. Tapi biasanya bila kita sebut 31 hari bulan 8 ni dia tak berapa menyerlah. Bila kita kata 31 Ogos, baru terkejut. Tarikh keramat bagi seluruh rakyat Malaysia, dan hari ini insya-Allah kita bawakan webinar bertajuk Hargai Kemerdekaan dalam Perjuangan Menentang COVID-19. Bersama kita pada petang ini penceramah yang tidak asing lagi di negeri Pahang dan terutamanya di seluruh Malaysia, iaitu Al-Mukarram Ustaz Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tidak sabar untuk bertemu Datuk dan bersama dengan rakan webinar kita pada petang ini. Justru masa terlalu bergerak cepat Datuk ya, sedangkan masa dan maklumat yang kita perlu dapat daripada minda Datuk, kita perlukan banyak yang kita nak dapatkan pada petang ini. Kupasan pertama Datuk ya, berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini, iaitu Hargai Kemerdekaan. Hargai Kemerdekaan, dan yang keduanya dalam norma perjuangan menentang COVID-19. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna 'ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Terima kasih yang bahagia Tuan Haji Mat Yusof bin Cik Ngah, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau, merangkap moderator program. Seterusnya yang kita hormati Tuan Muhammad Rosli bin Abdul Rahman selaku Pengarah Pendidikan Negeri Pahang. Seterusnya yang kita raikan juga seluruh warga Semekar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan kita alu-alukan juga para pelayar kita yang sudi bergabung pada petang ini. Kita tengok rata datangnya daripada Jerantuk, daripada Johor, daripada mana. Kita doakan yang dari utara moga sentiasa sejahtera, yang menonton dari timur didoakan terus makmur, yang bergabung dengan kita dari barat moga dapat berkat, yang mengikuti kita dari selatan moga dapat keampunan. Saya diminta menyampaikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, hargai kemerdekaan dalam perjuangan menentang COVID-19. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini genap 64 tahun. Kita di Malaysia ini sedang bertuankan kepada bangsa kita sendiri. Dan ini satu benda yang sangat mustahak. Kerana merdeka dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka yang kita kecapi pada hari ini selama 64 tahun bukanlah hadiah percuma yang diberikan oleh British kepada kita. Kita nak mendapatkan kemerdekaan ini, kita perolehnya dengan air mata, keringat, darah dan juga nyawa perjuangan orang tua-tua kita dulu. Sebab itu perjuangan mereka ini perlu kita hargai. Saya percaya adik-adik yang menonton, orang muda-muda, semuanya pernah makan musang king, pernah minum air kelapa muda. Tapi berapa orang di kalangan adik-adik yang pernah tanam pokok kelapa? Belum pernah lagi. Maka kita hari ini setiap kali minum air kelapa, kena ingat, buahnya itu dari pokok yang ada orang tanam. Kalau tak ada orang tanam, mustahil kita boleh dapat minum air kelapa muda. Sebab itulah kalau dalam konteks saudara-saudari yang duduk di Kuala Krau sendiri pun misalnya. Kuala Krau ni satu pekan kecil yang sebenarnya mencatatkan pelbagai sejarah perjuangan menentang kepada pemberontakan dan penjajahan. Kalau diimbau kembali sejarah hitam di Balai Polis Kuala Krau bertarikh 11 September tahun 49 yang dikenali sebagai Subuh Berdarah di Kuala Krau, yang mana Balai Polis Kuala Krau pernah diserang oleh komunis sebab mereka nak mendapatkan senjata yang ada dalam balai polis itu. Serangan dibuat pada awal-awal pagi lagi. Jadi kalau kita lihat drama-drama pentas teater yang cerita tentang hal ini, kita dapat tengok bagaimana semangat juang yang begitu tebal dalam setiap anggota polis ketika itu mempertahankan Balai Polis Kuala Krau daripada ditawan oleh musuh komunis. Berbekalkan semangat juang yang begitu tinggi sekali, mereka telah berjaya berlawan dan mengalahkan pihak komunis bukan sekali tapi 2 kali dengan jumlah anggota yang jauh sedikit berbanding dengan anggota komunis. Jadi saya ingat generasi muda pun tidak ramai yang tahu tentang peristiwa hitam yang menimpa Balai Polis Kuala Krau ini, dan dia tidak sepopular peristiwa yang terjadi di Balai Polis Bukit Kepong. Tapi peristiwa ini
hebat, cuma tidak diceritakan saja. Apa yang membezakan adalah kedua-dua peristiwa hitam ini, anggota polis di Balai Polis Kuala Krau menang dalam pertempuran menentang komunis, manakala anggota polis di Balai Polis Bukit Kepong tewas dan semuanya gugur dalam serangan tersebut. Ini yang membezakan. Sebab itu sekali lagi, merdeka yang kita kecapi 64 tahun pada hari ini bukannya hadiah percuma. Kita dapat dengan air mata, keringat, darah dan juga nyawa. Sebab itulah kita adakan sambutan ini. Tujuan utama kita nak mengenal sejarah dan seterusnya kita bersyukur atas segala nikmat. Izinkan saya berkongsi sedikit mengenai soal penjajahan di negara kita. Dari satu segi kita bersyukur kepada Allah, kita pada asasnya, khususnya bagi kita di negeri Pahang, kita tidak dijajah. Penjajahan secara de jure ini tidak berlaku di negeri kita ataupun di negara kita kecuali di 3 buah negeri saja, iaitu Pulau Pinang, Melaka, kemudian di Borneo, Sabah, Sarawak, Singapura sebab dah tak jadi sebahagian daripada kita. Kenapa kita katakan bahawa kita ni tidak dijajah secara de jure? Kerana British adatnya kalau dia menjajah sesebuah tempat atau negara secara rasmi, de jure, mereka mesti memansuhkan institusi paling penting dalam negara itu, iaitu institusi diraja. Sebab itu mana-mana negara yang mereka telah jajah, monarki negara tersebut mesti dihapuskan. Sebagai contoh di India, di Kenya, di Tanzania, di Zambia, di Zimbabwe, di Myanmar, semuanya tidak ada raja lagi. Kalau kita ambil contoh di India, India ni antara negara paling banyak raja, bayangkanlah. Kesultanan besar di India ada 2 yang dihapuskan. Kerajaan Delhi di India, India Utara, berdiri selama 349 tahun. Dicabut daripada Inggeris, oleh pihak Inggeris. Begitu juga dinasti Mughal di India yang bertapak selama 333 tahun. Rajanya, Raja Mughal terakhir Bahadur Shah Zafar telah dibuang ke Myanmar tahun 1858 dan mangkat di sana. Dan kerajaan Mughal itu dah tak ada, gantikan dengan Empress of India sejak pada Queen Victoria tahun 1819. Adakah benda itu berlaku di tanah air kita? Jawapannya tidak. Dan mereka akan lantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran negara jajahan. Dan itu juga tidak berlaku di negara kita. Di negara kita mereka hanya melantik Residents ataupun kita panggil High Commissioner ataupun Chief Commissioner di negeri-negeri Melayu sama ada yang bersekutu ataupun tidak bersekutu. Mungkin ada yang mengatakan, oh Inggeris ni dia cerdik. Ni orang-orang yang memuji Inggeris ni dia tak akan habis-habis lah akan memuji Inggeris ni. Dia kata orang putih cerdik. Dia tak nak mengulang sejarah di India. Mereka hapuskan kerajaan atau kesultanan India menyebabkan orang jadi marah. Tak. Bukan sebab dia takut. Sebab nenek moyang kita lawan. Nenek moyang kita bukannya penakut. Nenek moyang kita orang tua-tua dulu mereka ni jiwa pejuang. Sebab itu di negara kita, kita ada 3 jenis negeri-negeri di tanah Melayu. Ini kena ingat. Pertama, negeri-negeri bersekutu. Negeri Melayu bersekutu. Federated Malay States. Yang mana mereka ni ada resident Inggeris. Bahasa mudahnya sekarang negeri PTD. Negeri yang ada pegawai takbir diplomatik. Ini negeri-negeri yang Federated Malay States. Ada negeri-negeri yang Melayu tidak bersekutu. Unfederated Malay State. Ini negeri yang tak ada resident. Negeri ni kebiasaannya negeri hak cuti Jumaat. Kalau negeri cuti Jumaat, negeri Melayu tak bersekutu lah jawab negeri itu. Ahad sekolah, Jumaat cuti. Negeri Melayu tak bersekutu. Kebiasaannya begitu. Dan mereka tak ada PTD. Mereka pegawai takbir anak negeri saja. Anak negeri saja yang boleh jadi pegawai-pegawai kanan di negeri mereka. Dan ada satu lagi negeri yang dipanggil sebagai Strait Settlement. Negeri-negeri selat. Negeri-negeri ini ditakbir sebagai Crown Colonies. Maknanya jajahan mahkota Inggeris. Berapa negeri? 3. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Dan kita kena terima kenyataan dan kena didik anak-anak kita yang dijajah 3 ni saja. 3 negeri ini saja yang dijajah. Sebab itu dari segi perundangan, orang-orang Melayu yang duduk selain daripada 3 negeri ini, mereka adalah rakyat sultan ataupun rakyat kerajaan. Mana-mana orang Melayu, India, Cina yang lahir ataupun tinggal di Pulau Pinang, Melaka, Singapura, mereka digelarkan sebagai British subject. Beza, dia bukan rakyat sultan, British subject. Dia tidak panggil British citizen. Ni orang putih punya penipu kuat nombor 1. Dia tidak panggil kita ni British citizen kerana
British citizen hanya untuk orang yang lahir di Great Britain saja yang boleh dapat taraf British citizen ini. Jadi 3 negeri ini saja yang telah dijajah oleh pihak British. Yang lain-lain masih lagi diperintah oleh raja-raja Melayu. Timbul satu persoalan kepada orang yang masih memuja dan memuji British ini. Habis kalau kita ni bukan koloni ataupun tanah jajahan British, apa sebab Melaya dulu dapatkan merdeka daripada British? Kenapa kena pergi merangkak kutip emas, ambil gelam bagai-bagai pergi ke London? Baik, ceritanya berbalik kepada kekalahan Empire Jepun di akhir Perang Dunia Kedua. Itu puncanya, di situ paling bermasalah. Selepas daripada kekalahan Empire Jepun di akhir Perang Dunia Kedua, pemerintah tentera Jepun telah menyerahkan seluruh jajahan dia kepada pihak bersekutu, Allied Forces. Dalam konteks kita di British. Masa tu Allied Forces British duduknya di Singapura. Empire Jepun serahkan semua jajahan mereka. Mereka masa tu jajah Burma, Tanah Melayu, Negeri Selat. Dia bagi semua kepada pemerintah British. Ni Jepun serahkan semua. Macam kalau di Filipina, dia tak bagi British, dia bagi ke tentera Amerika. Di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia isytihar merdeka 17 Ogos tahun 45 selepas Jepun menyerah diri. Tetapi Indonesia ketika itu masih dalam jajahan Belanda sampai tahun 1948. Adapun Melaya dan Straits Settlement diletakkan di bawah British Military Administration, BMA, secara unilateral. Maknanya orang putih tu saya sebut di awal tadi, dia bangsa menipu. Bangsa penipu. Dia tak pernah jajah kita. Masa Jepun nyerah kalah, serah pada dia, ambil semua. Padahal negeri dia hanya 3 saja. Ini sejarahnya. Ni anak cucu kena ingat. Kita bangsa belawan. Mana ada ikut cakap orang. 3 negeri saja. Tapi bila Jepun nyerah kalah, dia ambil semua. Bila dia ambil semua, dia kata ni hak kita. Timbul persoalan. Macam mana pula diserahkan secara unilateral tanpa disedari oleh orang Melayu ketika itu? Jawapannya adalah kerana kita masa tu ada power vacuum. Ada kelompongan. Umpama kita sekarang panggil kerajaan interim lah dia panggil soalan begitu. Dia ada kelompongan antara waktu Jepun dengan British itu kerana faktor darurat. Negeri-negeri masih dalam keadaan pasca perang, maka pihak British ambil kesempatan daripada suasana vacuum ketika itu. Baik itu kalau kita nak kaji sejarah, ramai akan kecil hati. Ada negeri sultannya itu dimakzulkan. Kerana sultannya itu masa itu adalah dilantik di zaman Jepun. Kemudian datang British, BMA, lantik pula jurai yang lain. Ini sejarah yang sangat sensitif untuk kita nak bincangkan. Sebab itu saudara-saudari sekalian, inilah yang saya sebutkan bahawa kita kena ucap terima kasih kepada para pejuang dulu. Mereka ni cerdik. Kalaulah pejuang orang tua-tua kita dulu pemalas macam kita, siang malam main telefon, rakan TikTok, tak ada kerja, tunjuk itu, tunjuk ini, kita barangkali masih lagi bangsa yang entah apa-apa. Tapi orang putih ni lah, dia bangsa cerdik. Dia tidak putus asa. Walaupun dia tahu dia tak dapat nak takluk keseluruhan tanah Melayu, masa tu orang yang pemuja dan pemuji Inggeris akan mengatakan Raja Melayu tidak ada kuasa pun. Segala hal berkaitan dengan agama dan adat resam saja yang berkaitan dengan Melayu. Yang lain masih lagi di bawah Inggeris. Hatta nak buat surau sebutir pun perlu dapat dana daripada orang putih. Jawapannya, nenek moyang kita tak adalah miskin sangat sampai tak boleh buat surau sebutir. Nak mengharapkan kepada orang putih. Jangan anggap semua benda orang putih ada duit. Kita pun ada juga datuk orang kaya-kaya pada zaman itu. Tak timbul soal, kita ada maruah. Jadi apa yang mereka buat? Muncul rancangan oleh British untuk menjadikan Melaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 46 menerusi gagasan Malayan Union. Ini kemuncak biadab dan kurang ajar. Selama ni kau tak pernah jajah aku, sekarang bila Jepun serah, mu nak ambil semua. Bangkit orang tua-tua, berlawan, raja-raja Melayu dipaksa serah kuasa kepada kerajaan British di London, orang tua-tua kita bangun, gagalkan Malayan Union, dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Inilah sebab kita kena ucap terima kasih kepada para pejuang. Mungkin akan ada mengatakan, Ustaz balik-balik cerita Melayu ini, hak dulu tak berlawan. Hak dulu kalau saya nak cerita sampai pukul 6 tak habis. Perlawanan menentang penjajahan tak pernah berhenti. Sejak daripada tahun 1521 lagi.
Portugis masuk ke tanah Melayu. Kita ambil Melaka lah mudah. Portugis masuk 24 Ogos tahun 1511. Melaka sebuah kerajaan yang begitu kuat. Jadi satu empire selama 110 tahun. Tapi akhirnya jatuh, menjunam, datang Portugis dan Portugis jajah selama 130 tahun. Adakah para pejuang kita dulu biar saja seronok makan gaji dengan Portugis, ada pencen, naik pangkat, naik grade 48, 52. Adakah mereka happy? Tak. Mereka, apa kesudahannya kalau kita kata ini hidup kita? Maka mereka berjuang. Tapi tidaklah berjaya. Kita ambil sebagai contoh Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh yang pertama. Tahun 1521, dia dah hantar satu pasukan menyerang Melaka ketika itu. Makna menyerang Portugis. Seawal 1521. Kalah. Disambung pula legasinya oleh Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Hantar 3 kali. 2 kali dia sendiri pimpin, 1 kali dia terpaksa ajak Turki Uthmani. Dia pimpin Melaka, serang Melaka tahun 1537. Tahun 1547 dia serang guna kapal. Kalah. Dia ajak kerajaan Turki Uthmani, masa itu zaman Sultan Sulaiman yang pertama, iaitu Sultan Turki Uthmaniyah ke-10. 1564 dia serang Portugis, tapi kalah. Sambung lagi Dek Sultan Ali Rakyat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka tahun 1573, 1575, 1577. Naik lagi Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12, serang pula tahun 1615, 1638. Adakah mereka berjaya? Tak berjaya. Tapi lawan tetap lawan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Jangan jadi bacol. Lawan saja. Kalau menang lain cerita, lawan dulu. Lawan dulu, apa-apa hal lawan dulu. Belanda datang tahun 1641. Nama pun bangsa Belanda ni, orang panggil Belanda dapat tanah. Ni perangai Belanda. Benda bukan hak dia, dia ngaku hak dia. Perangai Belanda. Teruk pada Yahudi lagi. Belanda dia tidak jajah seluruh tanah Melayu. Dia hanya jajah Melaka dan Johor saja. Tapi sebab dia orang panggil Belanda dapat tanah, sampai tempat lain tu pun hak dia juga. Dia duduk jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. Adakah nenek moyang kita pejuang-pejuang dulu biar lantak mula nak duduk? Tak. Bangun lawan. Orang Bugis daripada Makassar start tahun 1782 sampai 1784 serang habis-habisan puak-puak Belanda ini. Terkenallah dalam sejarah marhum Raja Haji Fisabilillah Ibnu Daing Celak, marhum Teluk Ketapang. Dia ni yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Sanggup datang daripada Johor Riau Lingga, datang ke Melaka, berlawan dengan Bugis, akhirnya mati syahid di kota Melaka. Jenazahnya ditemui, tangan kiri memegang badik, tangan kanan memegang dalak ilal khairat. Mangkat di kota Melaka 19 Jun 1784. Dalam usia masih muda 57 tahun. Dan dia adalah raja muda untuk Kesultanan Johor Riau Lingga. Maknanya kalau dia tak pergi perang boleh, dia bakal raja. Tapi mana hati boleh tenang menengok satu persatu negara kita dihakis satu persatu. Dia pergi lawan dan dia mati syahidlah mempertahankan agama ketika itu. Tahun 1786 Inggeris masuk Pulau Pinang. Ini penipu nombor 1. Baik itu orang putih ni, bukan saya nak menyemai kebencian pada orang putih. Dah. Orang putih ni sampai orang buat analogi. Mak Saleh kalau duduk seorang apa dia buat? Orang putih kalau duduk seorang dia membaca. Tu perangai dia. Kita duduk kalau crowd dulu zaman orang bulan Taman Negara tengok Mak Saleh dalam bas. Baca buku Mak Saleh kalau seorang dia membaca. Kalau berdua apa dia buat? Kalau dua dia mengembara. Ni perangai orang putih. Kayuh basikal temeluh sampai jerantuk. Ni perangai orang putih. Tapi kalau bertiga apa dia buat? Mak Saleh asal bertiga dia jajah negara orang. Tu perangai dia. Sama ada dia selesa ataupun tidak dengan kata-kata ini, bangsa mereka bangsa kolonial, bangsa menjajah. Sebab mereka ada masalah, sentiasa menganggap bangsa selain pada mereka bodoh belaka. Kalau mentadbir, orang putih lah paling champion bagi mereka. Lepas itu hotel besar-besar, tak ingin ambil meneja-meneja orang Melayu apa semua, ambil Mak Saleh. Sebab anggapannya orang putih pandai. Ini mentaliti orang pemuja dan pemuji British daripada dulu lagi. Maka, batu sampai sekarang, orang kita kalau tak pandai cakap orang putih kan dia anggap bodoh. Masalahnya, asal tak pandai speaking bodoh selalu. Ini mentaliti masyarakat kita. Padahal cakap orang putih tu potong benda-benda. Cakap so banyaknya. So. Banyak so je. Tapi dia nampak, hello, come to the boat, got no time to die. Nampak cerdik,
nampak cerdik. Ini masalah mentaliti penjajah ini. Dia Inggeris datang 1870 dia datang ke Pulau Pinang 1730. Dia datang menjajah Pulau Pinang. Dia buat penipuan besar-besaran. Dia mengatakan Francis Light lah yang menemui Pulau Pinang. Dia padamkan daripada sejarah nama-nama orang-orang tua kita yang buka Pulau Pinang. Apa bodoh sangat ke orang tua-tua dulu sampai tak pandai buka negeri? Sampai perlukan kepada orang putih untuk buka negeri. No, Datuk Jenatun ataupun Jenan bin Raja Labu bin Raja Gandam bin Raja Manguyang ini asal daripada Gunung Sahilan. Keturunan Raja Sahilan bin Raja Koso bin Raja Bakilap Alap Bertegak Kuala Tengku Berawang Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo dunia. Dan orang Melayu betul daripada Sumatera. Maka mereka inilah bila dia datang ke Pulau Pinang, dia mengatakan dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa bodoh sangat ke orang Melayu tak pandai buka pulau? Lebih pada tu kita pernah buka. Ini saya katakan kejahatan kolonial ini tu. Siapa marah-marah lah, memang kita hak mengaji sejarah, kita tahu penipuan selama ini. 88 tahun kemudian, tahun 1874, mereka kuasai seluruh tanah Melayu melalui penipuan dalam perjanjian Pangko. Dan akhirnya dia dapat jajah negara kita selama 117 tahun. Soalan, adakah nenek moyang tidur? Tak. Nenek moyang kita bangkit satu persatu. Dol Said, Rentap, Mak Saleh, Datuk Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbung, ni semua bangun berlawan. Apa nak jadi, jadilah. Tahun 1887, Inggeris datang ke bumi Pahang Darul Makmur. Adakah nenek moyang kita tidur? Tak. 1891 sampai 1895, nenek moyang kita bangun berlawan dengan orang British. Lalu terkenalah di Temerloh itu peristiwa Lubuk Terua dan juga Lubuk Sengarat. Apa sebab? Kurang hajar. Orang kurang hajar ni kita kena sekolahkan sikit. Baru dia tahu langit ni tinggi rendah. Ini perangai orang-orang yang menjajah dulu. Selalu menganggap kita lebih bodoh daripada mereka. 1941, lebih tepat lagi 8 Disember 1941, Nippon mari. Jepun datang. Ini pun kurang hajar juga. Walaupun dia hanya mentadbir kita selama 4 tahun, tahun 1942 dia kuasai penuh pada 15 Februari. Walaupun mereka tidak lama, hanya 4 tahun, tetapi apa yang mereka lakukan kepada nenek moyang kita takkan ada orang lupakan. Walaupun 4 tahun, niat dia nak mendisiplinkan kita bagus. Tapi janganlah buat seksaan yang kurang ajar. Sampai terkenal istilah penampar Jepun dan berbagai-bagai lagi. Dan Jepun ini yang menyebabkan orang tua-tua kita dulu jadi bangkit berlawan. Kita suka kita duduk di bawah satu kuasa orang Asia. Asia Raya, gerakan Asia Raya, Asia untuk Asia. Kita suka dengan slogan-slogan romantik begitu. Tetapi kesilapan mereka adalah mereka telah bawa budaya Jepun yang bercanggah dengan agama kita. Itu saja. Sebagai contoh, zaman penjajahan Jepun, rakyat diwajibkan tiap-tiap pagi untuk buat 3 perkara. Ritual mereka. Pertama sekali, tunduk hormat kepada bendera Hinomaru. Hinomaru ni bendera Jepun lah. Bendera putih, merah di tengah. Hinomaru. Tunduk. Okeylah, tak ada masalah. Tunduk. Tuan-tuan, kita sekarang tak tunduk jalur gemilang. Ada tuan-tuan tunduk jalur gemilang. Dia suruh, okey, orang tua boleh ikut lagi. Sabar lagi. Kemudian kena nyanyi lagu kebangsaan Kimi Gayo. Kimi Gayo ni lagu negaraku dia. Orang tua-tua kita dulu hafal jugalah Kimi Gayo. Baru-baru ni Olimpik di Tokyo, dipasangkan lagu Kimi Gayo. Sebab anak cucu sekarang sibuk main TikTok, tak tahu pun itu lagu kebangsaan Jepun. Kimi Gayo. Nenek moyang kita hafal semua lagu Kimi Gayo. Yang ketiga, yang ni orang bangkit melawan. Dia minta kita buat sekere. Sekere ni adalah tunduk hormat kepada Tennoheka. Tennoheka ni His Majesty the Emperor of Japan. Kita dikendaki membongkokkan badan macam rukuk ke arah raja ataupun maharaja Jepun. Dan kedudukannya pula ke Tokyo. Tokyo ni tempat matahari terbit. Jadi seolah-olah kita diminta tunduk pada matahari. Orang tua-tua dulu tuan-tuan, ngaji tak tinggi, balik Mesir pun tak ada zaman itu.
tapi akidah kuat. Prinsip kuat. Kalau setakat suruh nyanyi lagu kebangsaan, bolehlah, orang kita memang suka menyanyi, tak ada masalah. Kalau setakat suruh hormat bendera, okeylah, tunduk begitu, tak ada hal sangat. Tapi kalau suruh rukuk ke arah matahari, minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah. Itu yang berlawan dengan Jepun. Sebab itulah ketika Jepun dengan kebiadaban inilah, para kiai, para ulama, masjid-masjid dan surau memainkan peranan meniup semangat perjuangan. Kalau kita tengok di seluruh Nusantara, bangkitlah Tengku Syekh Abdul Jalil. Ini pengasas Masjid Syuhada di Chot Plieng di Aceh Utara. Berlawan dengan Jepun kerana kes rukuk kepada matahari ini. Begitu juga muncul Kiai Haji Zainal Mustafa, pembangun pesantren Sukamanah di Singaparna. Mati dipancung Jepun sebab dia lawan, dia memprotes tunduk kepada matahari ataupun Maharaja Jepun. Begitu juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Ash'ari. Ini pengasas pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, yang juga pengasas kepada Nahdlatul Ulama. Tangannya hampir tak dapat digunakan kerana dipukul oleh Jepun, ditahan dalam penjara berbulan-bulan. Begitu juga Ki Bagus Hadi Kesomo, pengasas Muhammadiyah, juga ditangkap oleh pihak Jepun. Ayanda kepada almarhum Abu Yahamka, namanya Haji Abdul Karim Amrullah ataupun Haji Rasul. Sama jugalah, ini sekelumit atau sedikit di antara ulama, orang-orang masjid yang bangun untuk lawan Jepun. Inggeris tadi satu bab, Jepun satu bab. Jadi pada adik-adik kena ingat, orang tua-tua kita dulu bukan macam kita main TikTok, duduk pemalas, tidur tengok Netflix. Tak, lawan. Mesti mau lawan. Kekurang ajaran ni kita lawan. Tahun 45 atau lebih tepat lagi 12 September 1945. Jepun kalah, dia serah habis tanah Melayu ni kepada British, BMA, British Military Administration. Lalu kita pun duduklah bawah British selama lebih kurang dalam 12 tahun, sampailah kita dimerdekakan. Kemudian datang pula komunis paling lama, 1948 sampai 1989. Terkenalah cerita Bukit Kepungnya, subuh di Kuala Krau dan bagai-bagai lagi. Saya bawakan kronologi ini sebagai suatu perbincangan kita bahawa apabila musuh datang, orang tua-tua dulu bangkit berlawan. Cuma dalam konteks kita sekarang, tahun 2021, dalam bentuk musuh sekarang ini, kita tak adalah musuh secara nyata, secara real itu tidak ada. Tetapi kita tidaklah juga nak mengatakan bahawa kita selama-lamanya tak akan ditakluk kembali, itu tidak. Dia sebab kemerdekaan ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak ada kemerdekaan yang hakiki. Kita hak berarak siang tadi di Putrajaya, di Kuantan, di Kemunting, itu seremonial. Tidak ada jaminan bahawa kita tak akan dijajah sampai bila-bila. Tidak ada jaminan. Sekali mu merdeka, mu akan merdeka sampai kiamat. Tak. Merdeka ni seremonial, tidak ada yang hakiki. Lambat laun, sesebuah negara ini mesti dijajah balik. Tapi dalam bentuk yang pelbagai. Apa contohnya? Contohnya kita boleh dijajah dalam sudut ekonomi. Merintah kita ekonomi tak ada. Itu dijajah. Sebagai contoh, kita bila merdeka tahun 57, kita gayanya merdeka. Tetapi 200,000 ekar tanah di tanah Melayu bukan milik kita. Bayangkanlah, negara merdeka, tanah bukan milik kita. Merdeka cak apa gitu? Takkan duduk atas pokok pisang. Macam mana merdeka, tanah bukan hak kita? Ini yang saya sebut orang putih cerdik dan jahat. Kuat menipu. Dia nipu. Dia bagi merdeka 200,000 ekar tanah jadi hak dia. Tapi bukan bawah kerajaan, bawah syarikat Guthrie masa itu. Tapi kerajaan kita masa itu cerdik. Tahun 1981, 7 September tahun 81, Perdana Menteri ketika itu telah menghantar sepasukan orang muda pakar ekonomi, bukan hantar askar, kita hantar orang ekonomi saja, buat serangan hendap subuh. Lebih kurang macam serangan subuh Kuala Krau jugalah. Dia panggil Dawn Raid, serangan hendap subuh di London Stock Exchange. Kita hantar budak-budak muda pergi serang London Stock Exchange, bukan pergi berparang bawa pistol, tak. Kita buat pembelian secara besar-besaran saham. Maka pada hari itu, syarikat Guthrie milik British yang usianya lebih 100 tahun jatuh ke tangan kita dalam masa 4 jam saja.
200,000 ekar tanah balik jadi hak orang-orang di Malaysia. Hasilnya berlaku percantuman antara Guthrie, Golden Hope dan Sime Darby yang sekarang menjadi GLC di negara kita, Government Link Companies. Ini kebijaksanaan orang kita dalam nak mengambil balik penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para penjajah ini. Begitu juga kita masih lagi dari segi ancaman ini bergelut dengan tekanan antarabangsa, khususnya untuk dipaksa menandatangani beberapa treaty ataupun statut-statut tertentu yang untuk nak membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk campur tangan dalam urusan undang-undang dalam negara kita. Masih lagi dipaksa ditekan. Hak untuk laki kahwin dengan laki, kita dipaksa tanda tangan. Hak perempuan kahwin dengan perempuan, hak untuk macam-macam. Cuma antara kita ni ikut atau tak, mujur tak ikut, mujur. Tapi kalau ada hak buat, kita akan sama-sama berikan semangat. Jangan. Ini peranan kita bersama. Begitu juga, kita akan satu hari esok, suka ataupun tidak, akan dijajah oleh Dajjal. Ini sahih hadis-hadisnya. Suka ataupun tidak, kita akan dijajah oleh Dajjal. Cuma Dajjal ni kalau saya nak uraikan nanti sampai esok pula tak habis. Nak cerita Dajjal, ini cerita eskatologi Islam, perkara gaib mesti ada dalil, hadis, Quran. Jadi kalau ada orang nak kaitkan Dajjal dengan vaksin, sila bawa dalil. Mu jangan pandai-pandai nak tafsir Dajjal ni dia pengikut dia adalah orang yang vaksin. Ni sesat belaka dari segi huraian-huraian, ni perlu diperbetulkan. Baru ni saya baca mengatakan, orang yang terselamat daripada godaan Dajjal ada orang yang tidak vaksin. Pakai dalil mana? La ilaha illallah. Nabi beritahu orang selamat daripada Dajjal adalah orang yang mengamalkan surah Al-Kahfi. Bukannya tidak vaksin. Ini tak betul. Ini banyak, ni panjang pula cerita kita sekarang. Begitu satu hari esok kita akan dijajah oleh Ya'juj Ma'juj misalnya. Cuma dalam konteks semasa. Kita sekarang ni, kita kena terima hakikat kita dijajah atau sedang dijajah oleh wabak. Tu kita kena terima hakikat. Kita sedang dijajah oleh wabak. Sebab itu, saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, kalau dulu orang tua-tua kita bangkit berlawan dengan penjajah, maka tiba giliran kita pula. 2 tahun kita berada dalam suasana sekarang ini, kita kena bangkit lawan pada penjajahan ini. Kita kena bangkit. Jangan biarkan dia menguasai kita. Kita kena bangkit lawan pada dia. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, saya merasa sedikit gusar. Kalau kita melihat sekeliling kita, kita kena akui bahawa pandemik ini benda hak kita sedang berada dengan kita. Hari ini 31 hari bulan Ogos tahun 2021, tanpa kita sedar, genap 531 hari. Ataupun 1 tahun, 5 bulan, 13 hari, kita berada dalam satu tempoh pembersihan besar-besaran yang dipanggil kordon saniter. Mana nak bersih besar-besaran. Semuanya dalam bentuk yang pelbagai. Physical distancing, quarantine, circuit breaker, self-isolation, total lockdown. Ataupun di negara kita lebih kenal dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Hujung saja berubah, diperketatkan, bersyarat, pemulihan dan sebagainya lagi. Bayangkan sudah setahun 5 bulan 13 hari. Kita dijajah oleh kuman ini. Dan pandemik ini telah memberi kesan yang sangat besar. Bukan sekadar pada kita, bahkan menggegarkan satu dunia. Bukan sekadar sudut kesihatan saja. Sebab itu rakan-rakan kita frontliner, kita ucap terima kasih. Di hospital, di pusat perubatan, di PPV, di PKRC. Kita ucap terima kasih atas sumbangan saudara-saudari. Tapi bukan saudara-saudari saja yang bermasalah ataupun tertekan dengan suasana ini. Semua pihak. Pihak keselamatan misalnya. Dari sudut ekonomi, tak payah ceritalah. Kita orang kerja kerajaan ni tak ada masalah. Tak pergi office, work from home pun naik pangkat. Bayangkanlah, tak pergi kerja naik pangkat. Punyalah rezeki murah semua. Boleh dapat surat naik pangkat. La ilaha illallah, pergi kerja pun tak. Bukanlah tak kerja tu. Monte, work from home, naik pangkat. Gaji tak payah ceritalah. Kalau kena PUS, PUI, HSO, sebulan pun tak ada hal. Pakailah gelang pink, merah, biru, kuning, jalur gemilang ke. Gaji jalan. Tapi orang meniaga kecil-kecilan sangat terkesan dengan ekonomi ini. Berapa ratus atau berapa ribu keluarga yang dulu duduk di dalam kategori
M40 telah pun turun jadi B40, daripada B bawah 40 B40, dulu M40, T20 jadi M40 pun ramai juga. Bayangkanlah. Dan juga dari sudut pendidikan, ni pihak sekolah. Tak pernah kita nak menyangka satu hari esok anak-anak kita tak pergi sekolah kat setahun. Bayangkanlah. Baju sekolah pun tak tahu kat mana dah sekarang. Bayang. Rambut masing-masing macam K-pop dah masing-masing. Saya ingat budak-budak esok buka sekolah bulan 10, dia semekar ke di mana-mana. Datang sekolah saya ingat dia orang pandai cakap Korea pula, satu bahasa tambahan lagi. Pandai cakap Korea. Nengok K-pop. Apa sebab? Tak pergi sekolah, PDPR secara komputer, dan benda-benda ni benda baru. Benda baru. Alhamdulillah sekarang ni dah banyak perubahan-perubahan yang kita tengok untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. Tapi inilah yang kita sebutkan secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, satu dunia terkesan dengan musuh penjajahan terbaru ini, iaitu COVID-19 ini. Dari sudut pendidikan. Sangat menarik Datuk, kupasan yang Datuk berikan. Saya nak merujuk kepada dua pejuang-pejuang besar yang Datuk telah sebut tadi. Yang pertama iaitu pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah pun berlalu meninggalkan kita, dan hari ini kita ada pejuang-pejuang di barisan hadapan yang juga memberi perkhidmatan kepada kita. Saya merujuk satu hadis Datuk iaitu daripada Salman Al-Farisi. Baginda Rasulullah SAW pernah berkata, berjaga-jaga di garisan perbatasan sehari semalam adalah lebih baik daripada puasa dan solat malam selama 1 bulan. Maknanya satu pengiktirafan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada pejuang-pejuang kita. Apa komen Datuk untuk itu kepada semua pejuang-pejuang kita? Terima kasih kepada perkara yang dibangkitkan. Ya, pertama sekali, agama kita memandang penyakit ni bukan satu benda yang perlu kita musuhi. Itu prinsip asas. Tidak boleh memusuhi dengan sakit. Kerana sakit adalah sunnatullah. Jangan kita marah kepada orang sakit COVID dan sebagainya. Ini sunnatullah. Para salafus salih, mereka rasa mulia kalau jatuh sakit. Kita tak, kalau sakit down selalu. Tak, dia orang rasa mulia kalau jatuh sakit. Apa sebab? Pertama, orang sakit, Allah ampunkan dosa. Ma min muslimin yusibuhu azan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu warqas syajar. Mana-mana orang Islam yang ditimpa dengan penyakit dan dia bersabar atas penyakitnya itu, digugurkan dosanya sebagaimana pokok menggugurkan daun-daunnya. Hadis Bukhari. Bayangkan, tanpa perlu dia buat umrah, tanpa perlu dia pergi Mekah, tak perlu pergi masjid, sembahyang malam, qiyamul lail, mengaji khatam macam-macam, tak perlu. Sakit saja, gugur segala dosa. Ini hadis riwayat Bukhari. Sebab itu, para salafus salih, dia suka sakit. Bukanlah cari penyakit, tak. Dia tak merasa sakit itu bermasalah. Dan bila orang tu sakit, dosa tak ada, automatik doanya sangat mustajab. Sebab itu Nabi, dia reverse psychology. Nabi ajak, "Idza dakhalta ala maridin famurhu an yad'a laka fa inna du'ahu ka du'ail malaikah." Kata Nabi, mu kalau pergi ziarah orang sakit, mu suruh orang sakit itu doa untuk kamu. Apa sebab? Kerana doa orang sakit itu sama seperti doanya para malaikat. Orang sakit, doanya macam malaikat. Lepas itu kita nak pesan pada frontliner ataupun orang yang duduk di tempat-tempat COVID dan sebagainya lagi. Apabila ada pesakit, tuan-tuan, puan-puan beruntung kerana dikelilingi orang-orang yang mana doa mereka itu adalah doa tarah-tarah malaikat. Minta doa daripada dia orang. Begitu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma, ya, kerja sebagai frontliner ini ataupun orang yang duduk di barisan hadapan dalam bidang perubatan ini, janganlah kita merasa takut dengan pekerjaan kita. Apa sebab? Dalam keadaan yang diperlukan, orang yang bekerja menjaga orang sakit ini dibenarkan oleh Nabi, tetapi mesti menjaga diri dia. Jangan dia tawakal tak tentu Allah, tak boleh. Ada satu riwayat kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi majzumin fa adkhalhu ma'ahu fil qas'ati thumma qala qul bismillah siqatallah
siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Kata Jabir bin Abdullah, pernah Nabi menyantuni seorang pesakit leprosi ataupun penyakit kusta, dan Nabi ajak dia makan dalam satu bekas. Dia penyakit tu boleh berjangkit. Kemudian Nabi pun beritahu pada dia, Nabi santuni dia, merawat dia. Kemudian Nabi beritahu pada dia, kul bismillah, bacalah bismillah, siqatan billah, pegang teguhlah dengan Allah dan berserah dirilah kamu kepadanya. Hadis Tirmizi. Kata ulama, hadis ini menjadi satu petunjuk sesiapa yang bertanggungjawab untuk menjaga orang sakit, terutama penyakit-penyakit yang berjangkit ini, maka hendaklah dia yakin kepada Allah dan dia mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Sebab itu tak timbul masalah kepada saudara-saudari yang nak menjaga orang-orang yang sakit ini. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita banyak perlindungan, mudah-mudahan dengan kita membaca doa-doa, insya-Allah. Jadi ini bagi menjawab perkara yang telah ditimbulkan oleh Tuan Pentua sebentar tadi. Saudara-saudari sekalian, saya sebutkan tadi bahawa pandemik ini telah menggegarkan satu dunia. Bukan sekadar dari sudut kesihatan, bahkan daripada sudut ekonomi dan juga daripada sudut pendidikan. Kita khawatir masyarakat kita sudahlah miskin, tambah jadi bodoh pula lagi. Hari ini 120 buah negara terpaksa tutup sepenuhnya sekolah-sekolah dan IPT yang menyebabkan pengajaran dan pembelajaran seramai 1.2 bilion murid dan pelajar di seluruh dunia terganggu. Cuma kebelakangan ini sudah ada perkembangan yang baik. Di Indonesia saya dipahamkan telah pun dibuka kelas-kelas secara bersemuka, dan negara kita pun insya-Allah selepas daripada Datuk Seri Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri menyebut dan memberi satu hint bahawa insya-Allah kita akan bertukar status daripada pandemik kepada endemik. Jadi saya kira insya-Allah sekolah akan kembali beroperasi dengan norma yang baru, mudah-mudahan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam kita sibuk dengan suasana pandemik ini pula, tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan kemunculan varian-varian baru, super strain ataupun varian Delta dan juga Lambda ini. Ini pula dia datang pula penjajahan bentuk baru lagi. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan hospital kita kosong, tak ada lagi orang yang kena COVID tahap 3-4 yang memerlukan bantuan oksigen. Setakat kena 1-2 ini biasalah. Memang ribu-ribu sehari yang level 1, level 2. Mentakak pun ada beberapa kes yang sedang berlaku sekarang ini. Tapi kita doa jangan sampai BID. BID ni kes-kes yang broad in death. Maknanya orang ni POS, POI, HSO di rumah, akhirnya mati kering seorang di rumah. Bawa ke hospital dah mati dah. Itu kita tak nak. Kita doa kepada Allah jangan sampai sistem kesihatan kita lumpuh. Kita berdoa kepada Allah jangan frontliner kita burn out. Kita berdoa pada Allah janganlah rakan-rakan kita di negeri-negeri fasa 1 selama ni merasakan mereka ni macam tunggu death sentence saja. Nunggu hukuman mati, bila-bila masa boleh mati kena COVID. Kita doa tidak begitu. Memang sebelum ni memang kalau kita buka Facebook dah jadi tak seronok. Facebook ni dah jadi tak seronok macam dulu. Dulu Facebook ni kongsi masakan, makanan, hobi apa semua. Tapi sekarang ni semua kematian. Meninggal, semua gambar hitam meninggal. Jadi kita pun rasa tak seronok. Sebab itu pihak kerajaan sekarang ini dia jalankan kempen-kempen pembudayaan norma baru. Tujuannya nak meningkatkan kesedaran kawalan kendiri dalam kalangan masyarakat. Dan sebagai generasi selepas mereka, inilah yang perlu kita lakukan. Kita mesti berusaha ada kesedaran untuk buat kawalan kendiri untuk berlawan dengan penjajahan bentuk baru ini. Lepas itu kita minta kepada seluruh masyarakat, tolong beri perhatian kepada pelaksanaan CAPP, Cegah, Amal, Patuh, Pantau. Kita nak memperkasakan lagi program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19. Kempen ini kita buat kerjasama dengan Jabatan Kesihatan. Kita nak kekang penularannya dalam komuniti. Kalau dulu 30 orang polis di Balai Kuala Kerau mengekang serangan daripada komunis, sekarang kita pula dalam komuniti kita Kuala Kerau, kita mengekang penularan COVID-19 yang merupakan musuh bentuk baru daripada masuk dalam komuniti kita. Dan sememangnya musuh baru nama COVID ni memang memeningkan semua pihak. Semua pihak pening.
Bukan sekadar daripada segi bahaya benda itu, tapi dia punya tahap penyebarannya itu begitu pelik sekali di kalangan saintis. Saya ambil contoh, 2 atau 3 minggu lepas, ada 2 ekor harimau spesies Sumatera. 2 ekor harimau, seekor nama Hari, seekor nama Tino. Dua-dua harimau ni yang diletakkan di Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta disahkan positif COVID-19. Maka bayangkan kalau harimau, you know tiger, kalau harimau sudah kena COVID-19, bagaimana dengan haiwan lain? Hak memang bercampur dengan orang. Harimau mana ada duduk dengan orang? Ni kucing, oyen kita apa semua ni, guna raya. Hak kumpul lembu korban hari tu, saya ingat kalau buat swab test hari tu sangkut gemuk lembu-lembu korban punya lubang hidung. Wallah. Sehingga kan pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dia telah buat swab test pula kepada haiwan-haiwan yang lain yang dipercayai menjadi sisiwan atau kontak rapat kepada 2 harimau itu, yang mana menunjukkan gejala klinikal akan diambil tindakan. Saya ingat kalau kat Malaysia PKD istilah tutup 14 hari lah untuk sanitasi tu. Semua haiwan jadi sisiwan, pakai wristband, gelamping, HSO semua. Nasib baik Indonesia tak buat PSM gitu. Jadi ini jadikan makna benda ini semakin mengancam kehidupan kita. Tetapi kita kena ikut resmi nenek moyang kita dulu. Melawan. Melawan nanti kata bukan lawan SOP tu, lawan penyakit ni. Jangan biarkan dia menguasai kita. Anak-anak tak sekolah berapa lama dah. Kita tak berniaga berapa lama dah. Takkan nak biar begitu je. Takkan nak menangis. Apa nak jadi pada diriku? Sampai bila kau jadi begini? Lawan! Bagaimanakah cara kita nak lawan? Patuhi SOP. Itu saja. Patuhi SOP. Ikut peraturan yang ditetapkan. Mana hak patut pergi vaksin. Awak tak pergi vaksin, sekarang ni nak pergi pasar malam nak kena tunjuk kad dua dos tu macam mana? Awak jadi tak masa esok pergi pasar malam jadi Pekasari, tak masa. Ni bukan nak maksa dah benda. Your body, your choice. Ini kita tak ada nak maksa dalam sidang video kita ni, dah bukan nak maksa. Tapi suasana ni sekarang ni memerlukan kepada begitu. Alhamdulillah. Dan yang pastinya Datuk ya, kerjasama daripada kita semua, terutama sekali masyarakat, untuk mengambil bahagian sama di dalam program-program yang telah dibuat oleh kerajaan. Dan insya-Allah setakat ini kita minta sahabat-sahabat yang berada di talian untuk kongsikan kita punya video kita punya webinar kita hari ini untuk dapat lihat bersama-sama di seluruh Pahang dan juga seluruh Malaysia. Satu lagi Datuk, saya nak bertanya, ada signifikankah antara sambutan merdeka ni dengan bendera? Sebab tadi Datuk ada bercerita tentang bendera masa Jepun tu. Ada signifikankah bendera ni dengan sambutan kemerdekaan? Terutama sekali ada rujukan tak ada dalam syariat, dalam agama yang besarnya bendera ni, dan perlunya kita raikan bawa bendera ni dalam apa ni, mengimarahkan sambutan kemerdekaan. Silakan Datuk. Baik, terima kasih di atas perkara yang dibangkitkan oleh Tuan Pentua kita. Ya, bendera ini satu benda yang dalam Islam memiliki kedudukan yang istimewa. Sebab itu apabila seseorang kebelakangan ni adalah kita melihat beberapa orang yang cuba untuk nak mempertikaikan. Kita ni, Syekh dia kata, sambut-sambut merdeka ni semua. Ini semua kata dia dunia, Syekh, belaka ni. Dalam agama tak ada nak sambut-sambut merdeka-merdeka ni. Cinta tanah air ni semua dunia, Syekh. Ni semua duniawi. Nabi lu mana ada merdeka-merdeka, Nabi lu mana ada kibor-kibor bendera taruh atas kereta dan bagai-bagai lagi. Jawapan kita begini, ini cakap orang ngaji tak habis. Ataupun dia ngaji tapi dia mengaji ni ngaji dalam internet yang saya ingat jadi begini ni, ataupun dia belajar hanya dia tanya ke orang ikut mimpi-mimpi ni, ni jadi begini pesen ni, ni jadi pesen tak mengaji ni. Bendera dalam Islam mempunyai signifikan yang tersendiri. Bahkan dalam bahasa Arab dan dalam sejarah Islam, bendera ni ada beberapa nama yang begitu masyhur, ada istilah yang menunjukkan makna bendera. Sebagai contoh al-liwa ataupun ar-rayah ataupun al-alam ataupun al-uqab. Dan bendera ni adalah simbol yang memberi makna kewujudan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah blok
pasukan, jabatan, sekolah dan lain-lain. Dan bendera ni simbol menunjukkan kedaulatan dan penguasaan kita pada satu-satu tempat. Sebab itu ada hadis dan juga asar-asar yang menunjukkan bahawa bendera dan panji-panji perang yang digunakan pada zaman Nabi SAW itu ada pelbagai. Sebagai contoh, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana liwa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abyadha wa rayatuhu sauda. Bendera Nabi, kata Ibnu Abbas, warnanya putih. Panjinya pula berwarna hitam. Ni hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan juga riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Begitu juga kata Ibn Abbas, kanat rayatu Rasulillahi sauda'u wa liwa'uhu abyadu maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Ibn Abbas, panji-panji Nabi berwarna hitam. Benderanya berwarna putih. Tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini boleh rujuk dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Sebab itu ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, dicatatkan bahawa Nabi masuk kota Mekah dengan membawa al-liwa, bendera berwarna putih. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa liwa'uhu abyadu. Nabi masuk Mekah semasa Fathu Mekah dan benderanya berwarna putih. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Bahkan panji-panji pasukan-pasukan pada zaman Nabi sangat dijaga dan tak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Ibnu Battal ketika menjelaskan tentang bendera-bendera pasukan di zaman Nabi ini disebutkan dalam hadis, iaitu hadis pemberian bendera oleh Nabi kepada para pemimpin perang, diketahui, kata para ulama, ar-rayah tidak wajib dibawa kecuali oleh orang yang hanya diberi kuasa oleh pemimpin negara. Maknanya Nabi akan serahkan bendera itu pada orang terpilih saja. Ini kita boleh rujuk dalam syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal. Begitu juga seperti mana yang dijelaskan oleh Ibnul Asir, tidak boleh memegang liwak kecuali pasukan pemimpin, pasukan tentera itu sendiri. Sebab itu kita belajar dalam sirah. Sahabat sanggup bermati-matian mempertahankan bendera. Dalam peperangan Mu'tah misalnya, mereka belawan, jatuh, bendera disambut. Takkan dibenar walaupun tangan mereka dah kudung ketika itu. Sebab itu kepada orang hak ngaji tak habis ni, apa masalahnya tak boleh hormat pada bendera? Kitab mana dipakai ni? Negara kita ada bendera. Apa sebab? Untuk membangkitkan semangat sayang pada negara. Negara kita ni besar sangat kalau nak cium. Jadi dikumpulkan negara tu dalam satu tempat, namanya adalah bendera ini. Dikumpulkan pada bendera. Sebab itu bila kita tengok sukan Olimpik, ketika pasukan badminton kita dapat pingat gangsa, walaupun kita ni bukan orang Tionghoa, bukan orang Cina, tapi disebabkan dia bawa bendera kita, kita rasa megah. Ini negara aku. Datuk Azizul Hasni Awang dapat pingat perak acara Kirin, apa nama berpasukan laki-laki. Kita bukan orang Terengganu, bukan orang Dungun, tapi sebab bendera dia adalah bendera negara kita, kita megah. Sebab itu orang kalau tak pernah duduk luar negara, hak tu jadi pesen cakap, jadi merapu-merapu itu. Duduklah sekali luar negara, tengok macam mana megahnya kita tengok bendera kita berkibar. Kadang kita duduk luar negara, adalah pemimpin negara kita nak datang melawat acara rasmi di negara itu. Bendera kita akan dipasang daripada airport sampailah ke parlimen. Kita tengok bendera kita tu megah dah. Padahal sebab kat negara orang, suka. Kita pergi ke PBB, pergi ke stadium ada bendera, kita rasa megah. Dan itulah puncanya kita kena jaga bendera. Dan tanggungjawab kita terhadap bendera itu, pertama kita mempertahankannya. Jangan sampai dijatuhkan, jangan sampai dihina. Sebab itu Kementerian Penerangan atau Jabatan Penerangan sekarang dia dah buat satu buku ni. Pihak sekolah, pihak syarikat tempatan kena beli. Boleh download buku ni, tata cara protokol susun bendera. Sebab ramai sekarang ni bagus kita ucap terima kasih, gantung bendera sana sini, tapi bendera ni dia bukannya macam hiasan hari raya, tak boleh. Dia ada protokol dia. Dia ada undang-undang dia, dia ada kaedah tata keramanya. Contoh pakai flag line. Flag line tu tak boleh bendera tu ke bawah, bintang tu jatuh ke bawah. Dia mesti melentang dan sebagainya. Boleh dapatkan buku itu supaya kita buat ni ikut undang-undang. Macam contoh susunan bendera pada petang ini. Mana bendera Malaysia belah mana?
bendera faham belah mana. Ini semua ada dia punya kira. Apa sebab? Kerana bendera adalah maruah kita. Kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, dia bercerita tentang bagaimana bendera ni dijaga. Setelah Zaid ibn Harithah mati syahid, maka panji Islam diambil pula oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia pun lebih kurang hebat juga dengan Zaid bin Harithah. Apabila dia terasa berat nak perang dengan kuda, dia lompat daripada kuda itu, dia tetap tangkap juga bendera, dan begitulah seterusnya. Akhirnya tangan dah tak ada, dia kepit dengan ketiaknya saja. Maka kalau begitu tahapnya mereka pertahankan bendera mereka, adakah tergamuk tuan-tuan pada hari ini nak mengatakan sahabat-sahabat Nabi syirik belaka kerana cinta pada bendera? Ni kena mengaji habis dulu. Wallahu a'lam. Datuk, mungkin kita boleh kibarkan bendera. Tapi macam mana ya kita nak serapkan bendera tu bukan dalam kibaran semata-mata, tetapi masukkan dalam hati, hidup dalam hati untuk sama-sama kita cintai dan rasai. Ya. Terima kasih. Yang inilah dalam bahasa agama disebut, dalam bahasa kenegaraan disebut sebagai patriotik. Patriotik ini masalah kita sekarang ini adalah kita jarang nak bangkitkan semangat patriotik di kalangan masyarakat. Patriotik ni dalam erti kata orang tu bukan sekadar cinta, bahkan dia jadi bangga dengan tanah air dia. Kita merasa begitu duka cita apabila ada di kalangan anak-anak muda ataupun orang yang tak muda sekalipun, yang sekarang ni kita dapati mereka ni macam dah tak bangga pula dengan tanah air. Ini tak betul. Cinta kepada tanah air, patriotik pada tanah air, ini kehendak agama. Satu benda yang disuruh oleh agama kita. Ada orang kadang-kadang, Masya Allah, kita tak adalah nak besar-besar orang sangat cerita. Dia tak suka kepada politik. Dia benci kepada kerajaan misalnya. Ini contoh. Lalu dia bawa sentimen itu sampai dia benci pada negara. Jangan. Negara-negara, kerajaan-kerajaan, politik-politik. You tak suka Perdana Menteri tu, you punya pasal. Ni negara kita punya. Negara ni rumah kita. Rumah kita tidaklah sempurna. Tetapi kita tetap berusaha untuk duduk dan cinta kepada rumah kita. Sebab itu kalau kita rujuk dalam sejarah, Nabi SAW adalah seorang yang sangat cinta kepada tanah airnya. Dan dia sangat megah dengan tanah airnya. Memang sangat jelas dalam banyak hadis. Misalnya ketika Nabi SAW dia meninggalkan Mekah. Ketika dia meninggalkan Mekah untuk pergi berhijrah ke Madinah, maka Nabi telah menggunakan jalan di Bukit Safa. Ketika Nabi menggunakan jalan di Bukit Safa itulah, para sahabat, para ulama mengatakan Nabi telah memandang ke arah Kaabah ketika itu. Dalam keadaan dia memandang ke arah Kaabah, dia telah mengucapkan satu kata-kata yang menunjukkan bahawa kecintaan dia kepada Mekah itu tak akan ada tolok bandingnya. 2 kali Nabi mengucapkan cinta kepada Mekah. Berapa orang daripada kalangan kita yang pernah mengucapkan perasaan cinta kita kepada Temerloh? Berapa orang di kalangan kita yang pernah mengucap rasa cinta kita kepada Kuala Kerau? Jawapannya tidak ada. Nabi dia berdialog dengan kota Mekah, menunjukkan kecintaan. Sebab itu saudara-saudari, cintailah tanah air, kerana tak betul kalau orang mengatakan patriotik ni semua dunia, Syekh. Kita dunia ni bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Yang betulnya akhirat, surga itu destinasi. Ini cakap orang tak mengaji. Cakap orang tak mengaji. Cinta dunia tak sama dengan cinta negara. Ini negara. Dalamnya ada agama. Dalamnya ada orang Islam. Kita nak pertahankan daripada serangan dan juga penjajahan. Allahuakbar. Mungkin soalan terakhir daripada saya, Datuk, ya. Kalau negara ada merdekanya, kalau manusia ada merdekanya, rakyat ada merdekanya, adakah istilah merdeka ni juga ada pada hati, akal dan roh manusia? Baik, terima kasih. Manusia ini tidak ada kebebasan yang mutlak. Hati, akal, ilmu dan sebagainya masih lagi tertakluk di bawah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setakat mana pun ilmu kita misalnya masih lagi di dalam frame Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mestilah bismi rabb di dalam rangka Rabbani. Itu sedang ilmu. Maknanya mau mengajilah sampai peringkat PhD sekalipun ada frame dia, ada batasan dia. Sama juga hati, sama juga akal. Siapa beyond kepada benda itu, dia akan jadi gila.
Sebab banyak perkara yang kita tak boleh beyond daripada sepadan yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah tadi kupasan yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Semoga memboleh kita memperolehi manfaat yang baik daripada kutipan-kutipan kata-kata hikmah daripada Datuk tadi. Dan minta semua supaya kita dapat kongsi seterusnya untuk kita sama-sama kongsi perkongsian kita pada petang ini untuk dimanfaatkan bersama. Terima kasih sekali lagi dari kami warga pendidik dan juga semua peserta webinar di atas perkongsian yang telah disampaikan tadi. Terima kasih dan akhir sekali saya mohon seluruh warga pendidik, peserta webinar serta seluruh rakyat Malaysia amnya kembali bersatu, saling sayang menyayangi, bantu-membantu antara satu sama lain. Berkat hari dan bulan merdeka ini kita satukan seluruh keluarga besar rakyat Malaysia untuk menandahkan doa. Mohon Allah SWT mengangkat ujian COVID-19 daripada kita semua. Mohon Allah SWT satukan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, hidup dalam suasana harmoni, penuh kasih sayang, tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dan seluruh pimpinan kami dari seluruh peringkat untuk membawa negara kita ini ke arah kejayaan dunia dan akhirat. Sekian, sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk dan seluruh peserta-peserta webinar kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum Cikgu Bazli. Boleh tolong unmute mic? Alright. Maaf atas kesilapan teknikal sedikit tadi. Alhamdulillah begitu tadi pengisian yang disampaikan oleh Al-Fadhil Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin di atas pengisian ilmu itu tadi. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang terbaik pada sesi webinar kali ini. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, ingin diingatkan kembali kepada semua penonton webinar ini untuk mengimbas kod QR yang dikongsikan di skrin untuk ke link pendaftaran kehadiran bagi SPL KPM. Kami akan memaparkan QR kod ini dalam masa 3 minit. Pihak penganjur akan membuka pendaftaran selama 1 jam untuk para hadirin mengisi link kehadiran tersebut sebelum ianya ditutup. Sebelum melabuhkan tirai program webinar ini, pihak kami menyusun 10 jari. Memohon kemaafan andai sepanjang pengendalian webinar ini terdapat cacat celanya atau salah tutur katanya. Segala kerjasama dan tumpuan yang telah diberikan oleh semua pihak, sekalung ucapan terima kasih kami hulurkan. Bertiup bayu di pantai indah, burung kedidi terbang melayang. Mana yang kurang, silap dan salah, jangan menjadi bekalan pulang. Akhir kata saya Ahmad Bazli bin Ahmad Zahiri selaku pengacara majlis webinar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.